InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabul izam syawillahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna wa sunnatihi la yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu ataupun orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya saja innama yatazakkaru ulul albab. Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diberikan akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya condong ataupun akul kepada apa yang kebawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa rifadat wa istifara wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha maradati wa qurbati wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang bahagia? Alhamdulillah kita bersyukur wa ta'ala terdapat bersama pada pagi ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semuanya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keafiatan dan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung mungkin dalam sekitar dalam 30 minit ataupun lebih. Kita sambung tafsiran surah Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita pada pagi ini sebanyak insya-Allah akan dapat meningkatkan ilmu kita, meningkatkan pemahaman kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan sambung tafsir surah Yasin pada ayat yang ke-20, 21, 22 dan seterusnya, insya-Allah. Di mana pada ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yasha qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yasha qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkizun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah
قال يا ليت قومي يعلمون صدق الله العظيم وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Dan semasa Rasul-Rasul itu diancam oleh kaum dia, datanglah seorang laki-laki daripada hujung bandar. Itu dengan berlari dan berkata, serta memberi nasihat kepada orang-orang ahli ashabul qaryah tadi, wahai kaumku, turutilah akan Rasul-Rasul itu. Kemudian pada ayat yang ke-20, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ittabi'u man la yasalukum ajraw wa hum muhtadun. Turutilah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan pun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ittakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkizun. Adakah aku akan menyembah tuhan-tuhan yang lain daripada Allah? Jika Allah yang Maha Pemurah tidak hendak menimpakan daku dengan suatu bahaya, maka mereka tak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak akan dapat menyelamatkan daku. Kemudian pada ayat 24, Inni izal lafi dhalalim mubin. Inni izal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya kalau aku menyembah tuhan-tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, tentu aku akan ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu dan dengarlah nasihatku. Sesungguhnya aku telah beriman dengan Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala, maka dengarlah nasihatku. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Setelah dia mati, lalu dikatakan kepadanya, masuklah dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku telah pun mengetahui. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, InsyaAllah kita akan lihat pada ayat ke-20 semula. Dalam ayat ke-20 ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan kepada kita bahawa wajah aqsal madinati rajulun yasha, dan telah datanglah semasa Rasul-Rasul itu diancam oleh penduduk Antakya, datanglah seorang lelaki daripada ujung bandar. Itu sambil berlari, lalu memberikan nasihat kepadanya orang kampung dengan katanya, wahai kaumku, turutilah Rasul-Rasul itu. Jadi apakah tafsiran pada ayat ini? Semasa Rasul-Rasul itu dimaki hamun dan diancam bunuh oleh penduduk Antakya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menolong mereka dengan seorang lelaki yang beriman, yang datang daripada jauh, daripada hujung bandar Antakya. Dia datang dalam keadaan tergesa-gesa sambil berlari untuk memberi nasihat kepada kaumnya dan menegah mereka daripada menyakiti Rasul-Rasul tersebut. Kerana beliau mendapat berita bahawa kaumnya sudah bertekad dan bersatu hati untuk membunuh ketiga-tiga utusan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Masya-Allah tuan-tuan. Inilah sikap orang yang degil lah. Sikap orang yang degil, yang keras hati, yang hati seperti batu ni. Jadi mereka sukar untuk menerima nasihat daripada para nabi dan para rasul. Mereka mahu membunuh para nabi dan para rasul. Itulah yang berlaku dalam sejarah teman manusia. Kan, bila diutuskan oleh Rasulullah Subhanahu Wa Taala, pasti akan ada golongan-golongan yang menentang. Yang beriman tu tak banyak, yang tak beriman ini yang tidak yang banyak. Yang banyak yang menentang nabi-nabi dan rasul-rasul. Termasuklah 3 orang rasul yang diutuskan kepada penduduk Antakya tadilah. Jadi siapakah dia? Sahibul Yasin. Siapakah lelaki yang datang tadi? Yang datang daripada hujung bandar tadi, yang datang memberi nasihat kepada kaumnya. Ikutilah akan perintah kaum tadi, perintah Rasul tadi, yang mana mengajak kaum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama tafsir telah kata berselisih pendapat, telah berbeza pendapat berkenaan dengan Sahibul Yasin ataupun lelaki yang datang daripada penduduk daripada hujung bandar itu. Ibn Abbas, Ikrimah dan Mujahid menyatakan namanya ialah Habib
Habib An-Najjar. Bekerja sebagai tukang kayu. Habib An-Najjar. Ini pendapat daripada Ibn Abbas, Ikrimah dan Mujahid. Kemudian pendapat yang kedua daripada Wahab bin Munabbih Al-Yamani dan Ka'b Al-Akbar menyatakan beliau adalah Habib. Namanya Habib, bekerja sebagai penenun sutera. Dia namanya Habib juga, tetapi kerjanya ialah penenun sutera. Macam. Kemudian Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi menyatakan bahawa namanya ialah Habib bin Murrah ataupun bin Muri, kan, diceritakan dalam tafsir Tabari, dia seorang yang suka bersedekah. Okay. Kemudian yang keempat, As-Sudi menyatakan dia seorang lelaki yang bertubuh pendek. Kemudian Qatadah menyatakan dia seorang ahli ibadah yang beribadah dan bertafakur di dalam gua. Ini pendapat daripada Qatadah lah. Dia seorang ahli ibadah. Lelaki yang datang tadi ialah seorang ahli ibadah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan suka bertafakur di dalam gua. Muqatil menyatakan nama dia ialah Habib bin Ismail An-Najjar. Habib Ismail An-Najjar. Dia antara orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kemunculannya. Sebagaimana berimannya Warakah bin Naufal pada zaman Rasulullah SAW sebelum Nabi SAW dibangkitkan. Dikatakan jarak antara Habib dan Rasulullah ialah sekitar dalam 600 tahun, tuan-tuan. Kesimpulannya, bukan nama dan pekerjaan beliau itu yang penting. Ini tak pentinglah siapa yang datang tadilah. Wajah asal Madinah rajulun yasha. Maka datanglah daripada ujung bandar itu seorang laki-laki yang keadaan dia berlari dengan cepatlah. Datang dengan cepat, kan? Dia siapakah lelaki itu? Jadi ulama telah tafsir telah ikhtilaf, berbeza pendapat berkenaan dengan nama dia dan juga pekerjaan dia. Cuma apa yang penting pada kita tu tak pentinglah. Yang penting pada kita ini apa mesej yang nak disampaikan. Apa tujuan dia datang tadi? Tujuan dia ialah mengajak kaumnya beriman kan kepada 3 orang Rasul itu. Itu tujuan dia. Datang dalam keadaan berlari-lari. Nampak? Inilah semangat ditunjukkan kepada orang yang cinta pada Islam. Orang yang suka pada Islam. Orang yang jenis orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Di mana hati dia seorang, dia tahu akan apa yang berlaku pada dia. Kalau seandainya dia menyatakan keimanan dia dan juga dia membenarkan Rasul itu, sudah tentu dia juga akan dibunuh. Dia juga akan diancam. Dia juga akan diseksa. Kalau seandainya dia menzahirkan akan dia punya pendapat dia, maka dia sudah tahu dia akan diancam oleh kaum dia sendirilah. Tetapi disebabkan oleh semangat dia, kan, keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tekad dia dan sebagainya, maka dia datang untuk menyatakan kepada kaum dia bahawa ikutilah akan ketiga orang Rasul itu. Janganlah kamu bunuh mereka, janganlah kamu ancam, kamu seksa dan sebagainya. Kerana sudah tentu nanti kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya bukan nama dan pekerjaan Habib An-Najjar itu yang penting, kerana tidak ada nas yang kuat untuk disepakati. Tetapi yang lebih penting ialah pengajaran yang dapat diambil daripada kisah itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan hanya menyebut perkataan rajulun yasa yang berarti seorang lelaki. Jadi disebutkan dalam kisah itu rajulun yasa, seorang lelaki. Dia tak sebutkan secara jelaslah siapa nama lelaki itu. Jadi ulama tafsir tadi berbeza pendapat. Cuma apa yang nak sebutkan sini bahawa kan nama lelaki itu tak penting, pekerjaan dia tak penting. Yang penting apakah mesej yang nak disampaikan dalam ayat ini, apakah tujuan dan juga ibrah. Tujuan, ibrah, kan, pengajaran, apa yang nak disampaikan. Dia nak sampai pada kita ini ialah sifat menzahirkan kebenaran. Sifat menzahirkan benda yang hakun, benda yang hak. Walau kana muran, kul haq walau kana muran. Katakanlah yang benar walaupun keadaan pahit. Dan walaupun nanti dia pun akan kemungkinan besar dia akan dibunuh, diseksa oleh kaum dia dan sebagainya.
Kemudian apa yang dikata oleh laki-laki tadi? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lalu dia beri nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutilah rasul-rasul itu. Mereka adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka datang pada kamu dengan tujuan untuk menunjukkan jalan yang lurus dan menyelamatkan kamu daripada sesat yang membelenggu kamu, dan mereka ialah orang-orang yang jujur serta ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan lelaki yang datang daripada hujung bandar tadi mengajak mereka beriman kepada Rasul tersebut, dan dia nyatakan bahawa Rasul itu mengajak pada mereka untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, dan Rasul-Rasul itu tidak mengambil upah pun di atas dakwah yang telah mereka kerjakan tadi. Masya Allah tuan-tuan. Inilah sikap lelaki tadi yang sangat berani, yang sangat tegas untuk menzahirkan benda yang benar. Apakah penjara pada ayat ini? Pertama, pada setiap zaman akan adanya pembantu-pembantu ataupun penolong-penolong kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ansariyun, qala al-hawariyun. Kan Ansariyun ataupun golongan Hawariyun, kalau pada zaman Nabi Isa alaihi salam, golongan membantu ialah golongan Hawariyun. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW ada golongan muhajirin, ada golongan ansar. Golongan muhajirin ialah penduduk Mekah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang golongan ansar, golongan terdapat di mana tinggal di Madinah, yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Yang kedua, ramainya golongan yang cenderung kepada kebatilan dan sedikit golongan yang cenderung kepada kebenaran. Ini biasalah. Kan golongan tidak beriman ni lagi banyaklah berbanding dengan golongan yang beriman. Dan golongan tidak beriman ni biasanya lebih kaya kan, lebih banyak harta mereka berbanding golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala memberikan kan bahagian lebih kepada golongan beriman, kerana kehidupan mereka hanya dunia saja, tidak ada kehidupan akhirat. Malahan di akhirat besok mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Turutilah, ittabi'u, ikutilah orang-orang yang tiada minta pada kamu balasan, tidak minta upah. Wa hum muhtadun, sedangkan mereka orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tafsiran pada ayat ini? Habib An-Najjar mengemukakan dua alasan yang kuat kepada kaumnya. Mengapa mereka wajib menerima dan menuruti para Nabi dan Rasul itu. Jadi yang pertama, kenapa mereka perlu mengikut Rasul tersebut? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, ittabi'u man la yasurkum ajra. Ittabi'u man la yasalukum ajra. Kerana kebenaran dan kejujuran ketiga Rasul itu, buktinya mereka tidak meminta sebarang balasan upah di atas tugasan dan seruan dakwah yang mereka bawa dan juga mereka sampaikan. Ini Masya Allah tuan. Dia ni para Nabi dan para Rasul dah sebut dalam ayat ini, maknanya mereka tidak minta upah sedikit pun. Kalau seandainya mereka minta upah, sudah tentu mereka akan kaya raya dan sebagainya. Tetapi kita lihatlah kebanyakan pada para Nabi Rasul ini kebanyakan daripada orang miskin, orang susah, orang miskin dan sebagainya. Walaupun ada juga para Nabi dan Rasul ini daripada orang kaya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia seorang raja dan seorang yang sangat kaya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua, wahum muhtadun, kerana mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya seruan yang dibawa itu terang dan jelas, dibuktikan dengan hujah yang kuat dan dibenarkan dengan mukjizat yang nyata. Maka inilah ucapan Habib An-Najjar, Sahibul Yasin tadi, yang penuh dengan hikmah, kerana ucapan ini membawa makna turutilah mereka Rasul-Rasul itu, kamu tidak akan rugi sedikit pun di dunia, kerana kejujuran dan keikhlasannya mengajak kamu berjalan di atas landasan yang betul.
bahkan kamu akan mendapat kejayaan dan keuntungan di dunia dan di akhirat kerana kebenaran risalah yang dibawa ni. Jadi Habib An-Najjar tadi kata kan, ikutilah rasul-rasul itu, kamu tak akan rugi pun kalau kamu ikut. Malah mereka rasul-rasul itu mengajak beriman kepada Allah Ta'ala dan nak menyelamatkan kamu daripada api neraka. Tapi sikap keras hati kan kemudian sikap sombong, angkuh dan sebagainya yang membelenggu akan menguasai akan diri penduduk At-Taqiyah tadi, akhirnya mereka menolak Rasul tersebut dan mengancam dengan berbagai ancaman terhadap Rasul itu. Baik, apa pengajaran daripada ayat ini? Pertama, pendakwah mestilah bersikap jujur dan ikhlas. Ni antara tugas pendakwah. Pendakwah ni dia mesti mempunyai ciri-ciri, yang antaranya ialah ikhlas. Niat dia mestilah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samping itu pendakwah tadi mestilah beramal. Pendakwah ni mestilah berilmu, beramal dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang disebut tadi mestilah dia beramal. Bukan hanya sekadar menyebut tetapi dia tidak beramal. Jadi manakah mungkin dia dijadikan sebagai rasul ataupun nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nabi rasul itu merupakan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sesiapa yang menerima dan menuruti ajaran rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. So, siapa yang ikut kata-kata para nabi dan rasul, insya-Allah kan, maka dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, selamat daripada api neraka. Guna pada ayat yang ke-22, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka dijawab, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, dan kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Kan, apakah tafsiran daripada ayat yang ke-21 ini? Yang ke-22 ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menceritakan apabila Habib An-Najjar menyatakan kepada kaumnya, ittabi'u man la yasulkum ajra, ittabi'u man la yasulkum ajra wa hum muhtadun. Lalu mereka menangkapnya dan membawa kepada raja yang zalim, iaitu Raja Antakiyah. Kemudian raja tadi bertanya kepada dia, adakah kamu menerima dan menuruti agama yang disampaikan oleh Rasul itu, yang ketiga itu? Lalu Habib memberikan jawapan dan menyatakan dua sebab mengapa dia menerima dan menuruti agama yang dibawa oleh Rasul itu tadi, dan mengapa mesti mentauhidkan Allah serta meninggalkan diri pada penyembahan kepada patung berhala. Jadi bila Habib An-Najjar tadi telah declare tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta di samping itu mengajak kaum dia beriman kepada Rasul tadi dan jangan membunuh dia, maka dia sendiri ditangkap. Dia di sini ditangkap dan diheret dan dibawa kepada Raja Antakiyah. Maka Raja Antakiyah zalim tadi bertanyalah, kenapa keperluan dia? Kita nak ngikut 3 orang Rasul itu. Apakah keperluan dia? Apakah dia punya relevannya? Relevannya kita nak ikut mereka. Maka Habib An-Najjar berkata, wa ma liya la a'budul ladzi fadarani. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku, sedangkan aku dulu adalah sesuatu yang tidak wujud. Lalu Allah Ta'ala menciptakan aku, maka sebab itulah dialah yang paling layak disembah. Maka Habib An-Najjar dia kata, kenapa kita tak sembah Allah? Sedangkan Allah Ta'ala yang mencipta kita. Kita diciptakan sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada tiada kepada ada. Dan besok suatu hari nanti kita akan mati. Kita akan mati dan insya-Allah jawab di atas dalam kubur. Dan kemudian besok kita akan dibangkitkan semula dan hisap segala amalan kita. Jadi fitrah kita ni memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala pula menciptakan langit dan bumi. Dan sebagainya lah.
Itulah apa yang diceritakan oleh Imam Najam. Jadi lebih kepada berkenaan dengan tauhid lah. Gitu. Mengapa pula aku tak perlu menyembah kepada patung berhala? Mengapa pula aku perlu nak sembah patung berhala yang tidak menciptakan aku dan tak boleh mendatangkan sebarang manfaat, dan juga tak boleh menolak sebarang mudarat pun. Habib Najjar kata, kenapa nak perlu nak sembah patung, sedangkan patung tu tak ada kuasa apa-apa pun. Yang berkuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana patung itu, kalau seandainya berlakunya sesuatu orang kata kesulitan pada dia, dia sendiri pun tak mampu untuk melepaskan diri. Kalau seandainya patung itu letakkan dalam rumah, kemudian rumah itu terbakar dan sebagainya, maka patung itu tak mampu nak menyelamatkan diri. Kalau seandainya berlaku banjir yang besar, kan, banjir yang besar, kan, yang masuk pada kawasan patung tadi, maka patung tadi pun tak mampu nak menyelamatkan diri dia daripada banjir tersebut. Kan? Jadi macam mana? Apakah kuasa yang ada pada patung? Jadi tak ada kuasa apa-apa. Jadi amat sedihlah, amat malanglah kamu sembah patung. Macam tu. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang terdahulu pada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa kita diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat kedua, dalam ayat yang tadi juga Allah Taala menyebut dalam Quran, kenapa Habib Najjar tadi kata kita mesti kena ikut Rasul tadi. Maka Habib Allah Taala sebut dalam Quran, wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang kepadanya yang kamu semua akan dikembalikan untuk menerima balasan amalan kamu. Jadi Habib Najjar tadi kenapa perlu kita nak beriman pada Rasul tadi? Kerana Rasul tadi mengajak beriman pada Allah. Dan sampai itu nak beritahu pada kita bahawa kamu semua besok akan mati. Kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu akan hisab akan amalan kamu. Allah Taala menyebut dalam Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu tergamak kufur, ingkar kepada Allah Taala, padahal kamu semuanya sebelumnya adalah mati, maknanya belum lahir, kemudian dia menghidupkan kamu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu nak kufur pada Allah padahal kamu sebelumnya mati, maksudnya masih lagi belum wujud, belum dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ahyakum, semua kemudian Allah Taala menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah Taala akan mematikan kamu besok. Sampai masa dan ketikanya kita akan sampai ajal pada kita dan kita akan mati. Summa yuhyikum, kemudian kamu besok akan dihidupkan semula. Summa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan amalan-amalan kamu yang kamu lakukan ketika hidup dalam dunia. Apakah pengajaran pada ayat ini? Pertama, pendakwah mesti berani menyatakan kebenaran walaupun terpaksa berdepan dengan ancaman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Umar yaqulul haq wa in kana muran. Kan? Allah Taala merahmati Umar Ibn Khattab. Dia sentiasa menyatakan kebenaran walaupun pahit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati akan Sayyidina Umar. Kenapa? Kerana dia selalu menyebut tentang benda yang benar, sekalipun benda itu pahit untuk dengar. Yang kedua, seorang pejuang dan pendakwah mesti tetap pendirian di atas kebenaran dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun terpaksa berdepan dengan berbagai ujian, ancaman, terpaksa berdepan dengan ujian, ancaman, urutan dan sebagainya. Pendakwah-pendakwah tadi kan mesti istiqamah, mempunyai orang kata jiwa yang mantap,
jiwa yang tetap dan sebagainya. Dan tidak akan cepat goyah kalau seandainya diancam dengan berbagai ancaman dan sebagainya. Yang ketiga, hari pembalasan dan kebangkitan semula manusia pasti akan berlaku. Jadi hari kebangkitan pasti akan berlaku. Kerana Allah Ta'ala sendiri telah bersumpah dengan kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah Ta'ala telah pun bersumpah dengan kiamat. Jadi bila Allah Ta'ala bersumpah dengan nama kiamat, maka sumpah tadi mestilah sumpah yang benar. Bukan Allah Ta'ala nak sumpah dengan benda-benda yang tersia-sia. Kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, jadi benda itu pasti akan berlaku. InsyaAllah, tuan-tuan. Okey. Saya rasa itulah sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Semaknanya ada 3 ayat yang kita berkongsi. Ayat 20, ayat 21 dan ayat 22. Ada 3 ayat yang dapat kita berkongsi pada pagi ini. Dengan mudah-mudahan ada perkongsian pada pagi ini, sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, kan, dapat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang dinyatakan Allah Ta'ala Al-Quran, sampai meningkatkan lagi amalan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa mu'amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasiyana fataya alina wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Tahassana bi zatil jabarut wa tasamna bi zatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamun. Allahumma srif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'ala bala bi lutfika ya latif ya habib, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallah.